Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, nak bagi lembut dulu ke kayu sugi ni? Nabi pun hengguk. Pasal kayu sugi ni dia keras. Kalau maklum pergi beli di Pekan Rabu kat Bangla ke Pakistan ke apa, ambil pak segi gitu, bulat itu pergi duk tonyoh gitu, sampai ambil kayu balak lah, tonyoh di gigi. Bukan takat putih gigi, gusi pun cerah. Tak, dia ada kaedah dia lah. Gigit kayu sugi jangan besar sangat. Ni kayu sugi sama besar batang muak, jenuh. Nak tonyoh apa maklum? Nak tonyoh tayar kereta. Agak-agak besar pen, besar jari kelingking ni mada dah. Sekurang-kurang sejengkal panjang itu mada dah. Ni dia panjang pembaris 3 ela punya. Nak pi buah tanah nak bedai siapa? Nak buah tu. Lah ni depa buah dalam bekas tu pula kan. Buah tu supaya nampak bersih sikit. Setengah orang tu dia sugi cantik dah ikut sunnah Nabi, tapi bila lepas dia sugi dia tak ada sunnah, jadi punah kanah. Dia baru lepas pergi makan roti cheese, roti tempayan cheese barunya mozzarella apa semua, lepas tu dia makan kuah kari ke apa datang lekat betong ni gigi dia ni. Tang ni lekat tulang, tang ni lekat mata ikan, tang ni lekat ekor ikan, tang ni lekat macam-macam anak ikan modok-modok tang gigi dia ni. Dia pun duk tonyo penjebuh balik gitu. Cekeh nak betul. Apa hak ada tang tu segala mak nekah lekat tang ujung tu. Dia tak basuh balik dah. Dia ni perak boh gitu. Dia main duk sembang dengan kita dah tengok anak ikan duk godek gitu tu. Pi selamat terus. Dah. Kotak lah, kotak. Setengah tu dia tutup gitu. Setengah tu dia basuh. Setengah tu dah ni dia buat gitu. Jadi biar dia keluar macam buruh tu. Dia menguatkan gusi. Banyaklah waktu-waktu sunat kita kena bersugi. Kalau bulan puasa masuk lohok tu makruh dah, pasal dia menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Sebelum lohok tak ada masalah apa, tonyoh lah sampai daripada hak awal pagi saya subuh lagu tu tonyoh tarak tinggal panjang ni. Tonyoh pun suka lah kot mana pun. Mangkit tidur beruih, kita beruih gigi lah ni. Maka niat beruih gigi tu macam Nabi punya bersugi, maka dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Setelah pulang ke rumah, maka berkatalah suami Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, hai Halimah, aku bimbang kalau anak ini terkena sesuatu. Sebelum terjadi apa-apa, pulangkanlah ia Nabi Muhammad kepada keluarganya, yakni kepada bawah jagaan Aminah radhiyallahu anha. Maka kita duk bicara lagi tentang hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bawah penjagaan Halimatus Sa'diyah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada dan menyebabkan Nabi menjadi pucat. Akhirnya Halimah dengan suaminya risau perkara yang tidak elok berlaku kepada Nabi. Maka suami dia pesan, yakni suami Halimah pesan ke Halimah, bagi baliklah budak ni kepada mak dia Aminah radhiyallahu anha. Lalu mereka Halimah dan suami dia mengambil keputusan memulangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Aminah. Lalu Aminah berkata, mengapa engkau pulangkan anak ini? Tidakkah engkau meminta supaya ia Nabi Muhammad bersama-samamu? Lalu Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang telah berlaku. Menceritakan apa yang berlaku. Topik di situ menceritakan peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam
setelah didesak oleh Halimah menceritakan, setelah didesak oleh Aminah supaya menceritakannya. Menceritakannya ni, menceritakannya apa? Menceritakannya sebab Halimah nak pulangkan balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu bimbang kalau anak ini dirasuk oleh syaitan? Jawab Halimah, ya. Lalu bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, tidak sekali-kali anak ini tidak akan dapat dirasuk oleh syaitan. Maknanya daripada kecil lagi, daripada Nabi keluar daripada perut sampailah ketika mana berlakunya pembelahan dada atas diri Nabi, kata Aminah radhiyallahu anha, anak ni takkan dirasuk oleh iblis, takkan dirasuk oleh syaitan. Maka Nabi SAW dan juga para Nabi serta Rasul yang lain, mereka dikacau oleh jin, iblis, setan, dikacau. Akan tetapi perbezaan tipu daya iblis terhadap para Nabi dan Rasul dan juga terhadap kita orang biasa, beza tang mana? Tipu daya iblis ke atas para Nabi dan Rasul berjaya dipatahkan serta-merta. Rasuk tapi tolak pergi tu. Maknanya Nabi Rasul ni mailah hasutan apa pun, depa kan follow the stand, ikut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia biasa lagu kita, barangkali ikut, barangkali tolak. Tekah-tekah hari dia baik, dia jadi kalah tok wali dah. Tekah-tekah hari dia tak baik, lebih daripada jin pun ada. Tu dia lah. Satu beza orang biasa dengan para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Bagaimana kalau aku ceritakan kepadamu berkenaan dengannya? Jawab Halimah radhiyallahu anha, ceritakanlah. Lalu bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, sesungguhnya ketika aku mengandungnya, yakni ketika mana bayi ini berada dalam kandunganku, aku bermimpi cahaya keluar dariku sehingga menerangi istana-istana di Busra dan negeri Syam. Busra ni maklum disebutkan juga dalam hadis yang lain, di antara salah satu tempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, hal keadaan satu orang manusia yang dia ni membunuh 99 orang. Kita dengar hadis ni disebut juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Riyadhus Shalihin. Malam kita baca di pondok kita. Nabi SAW cerita ada satu orang laki ni daripada kalangan Bani Israel ni, hak bunuh orang 99 ni. Dia duduk dalam satu kawasan ataupun dalam satu negeri hak tak baik menyebabkan dia punya keliling dia tak baik, sehinggalah menyebabkan diri dia ni terikut sama kejahatan orang hak ada di sekeliling dia, sehingga dia bunuh sampai 99 orang. Bunuh pula bukan bunuh tak sengaja, bunuh dengan sengaja. Akhirnya ditanya lelaki ni, bila mana dia bunuh 99 orang, Allah Subhanahu wa taala datangkan ilham kepada dia, dia nak bertaubat kepada Allah, disebabkan dia dah belajar dah 99 orang baru nak berasa taubat. Kira jahat sungguh ni. Dia tanya satu orang lelaki, siapa yang boleh dia pergi jumpa untuk minta nasihat. Maka orang yang dia tanya tu dia pun jawab lah, hampir di satu tempat jumpa seorang rahib. Rahib di sini iaitu pendeta daripada kalangan Bani Israel yang rajin beribadah tetapi tidak ada ilmu. Rajin ibadah ilmu tak mau. Maka ditanya kepada rahib, dia pun dia pergi tanya rahib tu, dia kata, wahai Tuan Syekh, saya ni dah bunuh 99 orang dengan sengaja.
Lepas tu saya nak tanya pendapat Tuan Syekh, ada tak peluang Tuhan nak terima taubat saya? Boleh tak saya ni jadi orang yang bertaubat kepada Tuhan daripada 99 kejahatan bunuh orang dengan sengaja? Dia agak-agak boleh saya terima taubat tak? Kata padri ataupun rahim ni, dia kata apa? Mudah bahasa kita kata, hang dah jahat punya orang, 99 orang hang pi bunuh, memang tak ada pintu taubat dah bagi hang, memang neraka terus. Bahasa kita sebut gitu. Maka pada ketika tu bila dia dengar rahim ni cakap lagu tu, dia ni nak taubat. Dan rahib ni tahu yang main jumpa dia seorang pembunuh, bukan bersiri lebih pada bersiri-siri dah. 99 orang dia bunuh, hak jahatnya dia jumpa. Tapi bila mana ditanya tentang adakah dia ni ada peluang untuk bertaubat, rahib ni kata tak ada dah pintu taubat bagi hang. Hang jahat punya orang, 99 orang hang bunuh, tempat hang neraka Allah. Apa yang berlaku? Akhirnya pembunuh ini pun Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak sebutlah hadis lah, dia bercakap pula hadis tu. Tak sebut Bismillahirrahmanirrahim tu tak ada dalam riwayat sanad hadis tu tak ada. Nah, matan tu tak ada. Dia pun bunuh padri hak Tok Haji lebih lenggang saat ni, jadi 100 orang clear. Cakap banyak hang ni, aku minta tanya boleh tobat ke tak? Hang kata tak boleh masuk neraka, nak ambil hang 100 orang debu. Bila 100 orang tuan-tuan, dia pergi jumpa pula orang lain, dia kata saya ni nak tobat ni, nak tobat, tapi Tok Syekh Tok Haji lebih longgar ni, dia kata saya tak ada peluang nak tobat, saya geram bunuh dia. Dalam hadis itu Imam Al-Qurtubi memberi komentar, dia bagi syarahan, dia bagi ulasan, nak menunjukkan rahib tadi ni seorang yang ahli ibadah tetapi orang yang bodoh. Dia rajin ibadah tapi bodoh, tak ada ilmu. Dia rajin ibadah, bila orang tanya hukum dia kerja nak bagi hukum dia, mengaji tak mau. Anak banyak ada orang jenis ni, banyak hak jenis rahib Bani Israel Zamalah ni banyak. Ngaji tak mau, ulah lebih pada mufti banyak Zamalah. Kan? Tu dia. Tanya pula orang yang lain. Ada tak siapa-siapa yang boleh bagi jalan penyelesaian kat saya? Maka kata orang ramai di situ, hampir di satu tempat, pergi jumpa satu orang alim. Alim sungguhlah, tok guru besar waktu tu. Pergi jumpa tok alim ni. Bila jumpa tok alim tu, lelaki ni pun tanya, wahai tuan guru, saya ni awalnya bunuh 99. Lepas tu pergi jumpa Tok Haji lebih longgar ni, tanya boleh tobat ke tak? Dia kata tak boleh tobat, saya ni pakai tak ada harapan dah. Dia kata saya buh dia terus, payah kan, cukup 100 orang clear. Lepas tu dia memang berasa salah lah dah pergi bunuh dia, cukup 100 orang ramai tengah dah ni. Maka bagaimana cara saya ni, boleh tak Allah Ta'ala nak terima taubat saya? Kata Tok Guru yang alim ini, dia kata tidak ada seorang pun daripada kalangan hamba yang dapat menghalang orang yang membunuh 100 orang tadi dengan dia, dengan Tuhan dia, yakni Allah, untuk dia bertaubat kepada Allah. Bapak orang cerdik jawab. Orang alim jawab, dengan ahli ibadah jahil jawab gini. Ahli ibadah kata hang neraka terus, tak ada apa dah, gelap masa depan. Tanya orang alim pula, dia kata tak, hang bunuh banyak mana pun tak ada siapa yang boleh halang hang untuk bertaubat kepada Allah daripada 100 orang yang hang bunuh. Tak ada siapa hak boleh halang. Maka jawapan alim ini menafikan jawapan yang telah disebutkan oleh almarhum Tuan Syekh lebih longgar tadi. Tu dia. Maka lagu mana saya nak buat? Kata orang alim ini, pergilah ke satu tempat yang namanya Busra. Ni hadis kita, riwayat kita baca ni, antaranya Busra. Pergi ke tempat yang namanya Busra satu. Dan kata Imam An-Nawawi, bahkan disebutkan dalam Dalilul Falihin, syarah pada Riyadhus Salihin, menyatakan bahawasanya orang alim ni bukan habaq nama tempat Busra saja, bahkan dia habaq tempat secara spesifik. Busra tu kampung apa, nama hak di Busra tu. Contoh kita, orang tanya kita, saya nak jumpa Pak Sumit,
Kita habaq, oh Pak Sumit nak, Pak Sumit duduk di Kedah. Seorang kata, maknanya dia tak apa nak kenal ingat Pak Sumit, dia cuma tak duduk di Kedah ya. Kita tanya tang nak di Kedah pergi cari. Nah cari tuan-tuan dah. Bali pun Kedah, Naka pun Kedah, Nami pun Kedah, Wing pun Kedah. Jenah cari. Orang tiba-tiba orang tu disinggah di tandak, dia tanya jemaah masjid tandak, ni saya nak jumpa Pak Sumit, dia pakai Datuk Wali duduk tang mana tu. Pak Sumit nak, Pak Sumit duduk di Kedah. Kedah ni dia duduk daerah Kubang Pasu, dia berkata. No, balik Kuala Nerang. Tak mana Kuala Nerang? Mai daripada Lok Stang, turun Tol Langgar, lepas tu terus itu sampai jumpa Muassasah, jumpa traffic light simpang simpang 3, kono pi kiri. Masuk pergi kiri, tengok belah kanan dia ada masjid, nama masjid dia, Telaga Mas Bukit Temaga. Belah kanan masjid Bukit Temaga, naik sikit kono pergi kiri, rumah Pak Sumit dalam tu lah. Tanya orang kat tu, dia kenal lah Pak Sumit. Beza dah tuan-tuan, beza. Kalau kita tanya hak awal tak sah ni, dia kata pergi di Kedah, jumpa dah Pak Sumit. Almarhum kita pun tak jumpa lagi Pak Sumit. Tanya hak orang masjid tandak dia bak tak ni, saya setengah jam sampai dah. Kalau naik kereta derah lah, kalau naik lagu semut lusa lah baru sampai. Faham ni? Ni beza ni, orang alim dan ahli ibadah tetapi tidak ada ilmu. Nabi sebut dalam hadis, ubadun juhalun, akhir zaman ramai umat aku yang beribadah rajin tetapi jahil, ibadahnya tidak sah, bahkan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerangi istana-istana di Busra dan negeri Syam. Aku mengandungnya dalam keadaan yang sungguh ringan. Kebiasaan manusia Allah Ta'ala sebut wahnan ala wahnin. Orang perempuan awal dia mengandung okey lagi, koho lama, koho letih, koho lama, koho tak larat, koho lama, koho penat. Atau orang perempuan biasa mengandung manusia biasa. Tapi kata Aminah, aku mengandung anakku ni Muhammad ni tak berasa letih langsung, tak berasa penat langsung, macam kebiasaan manusia lain. Ketika aku melahirkannya, berlaku perkara yang aneh di mana kedua tangannya terhampar di lantai, sedang tiba-tiba kepalanya mendongak ke langit, seolah-olah macam Nabi ini sedang berdoa dan bermunajat kepada Allah. Hang jangan takut Halimah, baby ni takkan dia rasuk iblis syaitan. Mai aku nak cerita ke hang macam mana aku mengandung dia, macam mana saat kelahiran dia. Waktu beranak pun special dah. Nabi lahir dalam keadaan gena, dalam keadaan sebahagian riwayat mengatakan Nabi tangan baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat ke langit seolah-olah berdoa kepada Allah. Sebahagian kata. Yang lain dalam riwayat ni menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tangan Nabi terdampar di lantai. Seolah-olah gitu duk tengok itu. Tu dia. Dan ada yang mengatakan Nabi lahir dalam keadaan tidak mempunyai bau yang busuk. Kita beranak bau busuk dah, bau darah, bau hayak tuban, bau hak nu, bau hak ni, bau kira busuk belaka lah. Nabi Muhammad tak ada sebarang darah, tidak ada sebarang benda yang kotor seperti mana kebiasaan dah bayi. Ni Nabi Muhammad lahir juga dalam keadaan kana makhtunan, dalam keadaan dah disunat, yakni kemaluan Nabi telah dipotong. Siapa potong? Wallahu a'lam. Duk tanya pula Tok Mudi kenapa? Dia panggil qulfah. Kan? Orang lelaki dia ada kemaluan. Itulah hak panjang tu. Lepas tu nak buat guna, kena fikrak nak. Dalam mazhab Syafi'i sunat hari ke-7. Sunat hari ke-7 baby lah. Kita bukan hari ke-7 dah, berjuta hari dah kita hidup. Hari ke-7 baby tu buh nama dia, cukup kepala dia, buh lah pulut kuning ke pulut hijau, pulut biru apa, buh lah pulut kelapa pun. Lepas tu sunat dia, kerak kemaluan dia. Sunat. Hak belum balik lagi tak menjadi masalah. Sunat lah kalau belum balik.
Kalau dah balik umur 60, mazhab Syafi'i wajib dah. Umur 60 tak sunat lagi, duk semang nikah janda merata kampung, sunat dak lagi. Oh, dak rak cetong lah tu. Kan pantang lepas janda lalu tengok. Boleh gagah janda ni dah. Boleh gagah dah. Sunat ke balong? Dak lagi dia kata. Tak jadi. Dah, jaga tu. Bak tu baby anak kita kalau tak sunat lagi maklum. Duk main kaki atas belakang ni payah mayang. No, bak tu orang Arab dekat wei. Dekat hak jan perempuan kita tak keluk dah. Hak laki anak kita hak laki tu. Hak tak kerak lagi tu. Budak lah selalunya jarang lah lepas baru nak kerak. Melainkan orang su Islam. Anak kita kecil 4 tahun 5 tahun tak kerak ke pampers dia main nak duduk atas riba kita mayang jeng terus dah batas mayang kita pasal apa dikira menanggung najis. Ni tang mana dia tanggung najis? Tak siap saya basuh dah hang ribet dia. Tang mana hak kata tanggung najis? Bila dia ada kulfah tu lah kuluk depan tu. Istilah fiqh dengan kulfah isi lebih tang kepala kemaluan tu. Bila dia kecing gitu, dia keluar gitu. Orang tua panggil loceh ni ya, loceh ke apa ke? Kan? Dia keluar cek gitu. Kecing. Perut dia masuk balik. Tak ada masuk lagi, tak ada masuk. Habis kecing. Dia masuk gitu, tutup kedai. Baik. Bila dia tutup kedai tu, tang lubang kemaluan dia tadi ni ada yang kencing dan masuk tak? Tak ada masuk. Lepas tu hak kulfah ni tutup ni, maknanya tang kulfah bahagian dalam ni duk ada lagi ni kesayat kencing najis ni. Kita basuh bukan hak dalam, kita basuh hak luar. Tak sah kalau dia meduk atas kita lama. Dia pegang gini tak apa. Dia meduk atas riba. Pak jadi imam pula balik awal. Lah, jaga nah. Ni bab-bab ni nak kena jaga. Tengah orang tak ambil kisah. Dia kata budak tak balik lagi kena reti pak. Budak tu memang tak reti pak. Pak pun tak reti ke. Cerita dia. Nah, kita tegur dia marah. Dia kata tak ada siapa tegur pun. Kami mayang lama ni okey ya. Tak tegur pasal semua jenis pakat dudukung anak dia yang kencing. Dia nah, jaga situ. Baik. Dia kono-kono gitu tuan-tuan deh. Masuk fiqh sikit, kono fiqh tu sikit, baru dia sedap mengaji terus gitu saja dia tak sedap nak. Patut guru lah tu apa? Tok bomo lah dia sepak dah, lepas tu diurut, dia kepak lah diurut. Baru sedap gitu tukang urut kan. Baik gitu. Dan katanya lagi sedang tiba-tiba kepalanya mendongak ke langit. Janganlah bimbang, bawalah ia bersamamu. Mendongak ke langit ni faham dia boleh. Jangan duk kata Nabi tengok Tuhan duk di langit. Mampus kekeng kita. Siapa hak kata Allah Ta'ala duk di atas je kufur, jadi murtad. Jaga tu. Tak boleh kita kata Tuhan duk di atas. Oi, tu kita. Kita duk atas mana? Atas kereta. Duk atas mana ni? Atas lantai. Atas lantai atas apa? Atas kapal. Bangsa ada jihah yang ada arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah adalah makhluk belaka. Faham ni? Hatta kanan tu pun makhluk. Duk mana tu? Duk atas. Hak nama atas tu pun nama dia makhluk dah. Lepas tu Nabi dongak ke atas tu pasal apa? Mesti ada pasal. Ulama kata langit adalah kiblat doa. Faham boleh tu? Langit tu kiblat doa, kiblat mayang Kaabah. Mana ada orang mayang tala naik ke atas dah? Tak zat mayang tala kot tu ke pakat tidur naik ke atas semua? Tak ada gitu. Kan jaga gi molek nah. Wahabi banyaklah ni. Ustaz Wahabi lah ni cukup hot goreng pisang lah ni. Kan? Itu. Janganlah bimbang, bawalah ia bersamamu. Maka tinggallah Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun bagi bersama-sama Halimatus Sa'diyah. Sesungguhnya peristiwa pembedahan yang berlaku ini dan berlaku juga ketika Isra dan Mi'raj adalah memberi makna dan hikmah yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tersebut
Peristiwa apa tu? Peristiwa pembelahan dada tersebut menunjukkan betapa pemeliharaan Allah terhadap nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini ternyata oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyyaya illa anna Allah a'anani alaihi faslama fala ya'muruni illa bi khairin, akhrajahu Muslim. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu di sini merujuk pada manusia lah, didampingi, melainkan didampingi oleh jin, yakni syaitan dan malaikat. Syaitan ni jahatnya lah ni. Dan malaikat. Malaikat apa? Malaikat yang arah kepada benda hak baik-baik, ilham pada jalan hak baik tu. Maka bertanya, siapa bertanya? Maka bertanya para sahabat. Ibarat kita itu. Engkau juga ya Rasulullah, kamu pun ada juga kau ya Rasulullah, jin dengan malaikat ni. Nabi menjawab, ya, tetapi Allah menolongku untuk menghadapinya. Menghadapi apa? Menghadapi hasutan syaitan. Topik itu. Dan maka aku selamat. Yang ni Nabi tak ikutlah hasutan syaitan. Macam kita sebut tadi dah, ada ujian pada syaitan, ada. Tapi Allah pelihara tak ikut. Maka ia tidak menyuruh aku melainkan apa yang baik. Siapa sini ni hak menyuruh ni, ilham sini? Para malaikat Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma. Pasal apa dia buat anhuma sini ni? Umma tu rujuk dua orang. Kalau radhiyallahu anha seorang, anhuma dua orang. Kalau ramai perempuan, radhiyallahu anhunna. Tapi pasal apa anhuma? Yang Allah Ta'ala redha atas keduanya. Siapa dua sini ni? Aisyah dengan ayah dia Abu Bakar As-Siddiq. Maka sebab tu nama anhuma. Dia panggil lafaz taraddi. Hukum dia tu sunnah. Hukum dia sunnah. Aghartu qalat wa ma limithli la yugharu limithlik. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءك شيطانك. قالت أو معي شيطان؟ قال ليس أحد إلا معه الشيطان. قالت ومعك؟ قال نعم ولكن أعانني الله عليه فأسلم. Adakah engkau cemburu? Aisyah menjawab, tidakkah orang yang seperti aku tidak akan cemburu kepada orang yang sepertimu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya Aisyah. Isteri Nabi hak paling kuat cemburu Aisyah. Bahkan dalam riwayat yang lain kita boleh tengok bagaimana Aisyah ni dia cemburu Nabi SAW dengan isteri yang lain. Cemburu biasalah kan. Tak ada cemburu ni pelik lah. Ayam boleh cemburu, kau orang tak ada cemburu kan. Tambah orang lelaki lagi kena cemburu lah. Bini dia kaju ketak, dia tak cemburu, pelik. Teruk dah ayam. Teruk pada ayam. Ada lelaki hak syok bini dia ketak, ada. Pakai lebay elok dah. Pergi kenuri macam buah nangka. Tuan-tuan nak macam buah nangka. Jubah ketak merilin. Laki tak tegak, dah use laki dia. Banyak mana mata duk tengok badan bini dia, laki dia duk kena tanggung besok. Jaga dah. Laki kan nak perempuan kita, jaga. Masing-masing jagalah bini kita. Jangan jaga bini orang. Duk kalut bini orang ni bang.
Ni kalau Heliza Helmi kahwin dengan Datuk Mahdi. Duk kalut janggut lurus tak lurus punya pasal dia lah janggut dia. Duk kalut apa? Dia duk kacaukan janggut orang. Hang tu tak ada janggut, duk kalut janggut orang. Ya, lepas tu duk boh pula. Oh, rupanya nak kahwin dengan orang hak comel mata besar macam Heliza Helmi kena janggut lurus teknik rebonding. Kok suka mu lah, kok mana pun. Kalut dengan bini orang, kalut dengan rumah tangga orang. Ada hak ngaji agama macam ustaz pun zaman ni, ustazah zaman ni. Kalau ustazah pun diikut hak bangunan ustaz, Allah lagi menyerik depi. Kan? Orang masjid teka-teka dia, kok perempuan kan maklum belakang lah. Tang lain tu masjid tanduk lain tu, masjid tanduk ayak, tang ni tak apa, tanduk ayak tak ada. Ada terusan buat zaman kan. Nah, ada kalut orang kahwin, kalut orang cerai, kalut orang nak la ilaha illallah. Tak ada ajar lain dah. Tak ada ajar lain dah. Kalut Dr. Hanafi cerai pun kalut la bodoh sungguh. Ada tak? Ada. Pelik tengok orang kita ni. Tak ada ajar lain dah. Hak ngaji tak mau ada kalut rumah tangga orang dah. Kalut anak dia pun dia kalut. Cucu dia nak nikah dengan siapa, kalut juga. Kalut ke halal baik tak apa, kalut nak ke halal perjahanam belakang. Nikah dengan siapa? Nikah lah dengan orang kerja kelang tu nak pergi makan apa. La ilaha illallah. Kerja kelang buat tak boleh makan, haram kan? Makan duit kerja kelang tak haram. Kalau dah kerja kelang rok, kot lah. Kan? Tu dia nah. Jangan duk kalut dengan rumah tangga orang. Ngak Malung. Dengar dah. Dengar tak apa. Pergi kenuri jangan duk kalut masuk bilik pengantin. Ni kalut. Orang pergi makan kenuri dia tak pernah bubuh dalam surat kenuri tu jemputan makan kenduri dan ziarah katil pengantin. Tak ada orang gila buat perangai tu. Faham ni? Saya kalau rumah saya jakah depan tu tak kira dah tua muda lebih tak lebih dia kata. Rumah kita kan. Nak try boleh kok balik lagi pakai ngayak muka pun tak ada, ayak sirap pun tak minum. Kita kata tunggu. Apa ustaz kata kau bang? Awak ustaz malaikat tak boleh kata kau bang. Depa je betul, ustaz tak betul. Ada masuk. Awak nganting gemuk. La ilaha illallah. Pang pedah di muka pun dah reti. Ada hak mulut jahat kita ni. Bukan maklum lah, tak kata kat maklum. Tapi kalau maklum berasa pi lah. Bagus nak. Kita kata tunggu. Hak laki, cara laki. Boleh kakak no bini dia no. Tak padangan tua laki dia. Body bini dia. Pang bagi lagu tu. Ada lah. Ada hak jenis mulut iblis ni. Masuk dalam bilik pengantin pula. Dia piduk teh katil lah. Lembut no. Pelik sungguh. Jin mana hang ni. Jahat sangat ni. Ada kata tak ada. Nah, baru ni kita adalah kita buat program di satu tempat tak payah bang. Kata satu tempat di rumah kita lah. Payah kan bang. Satu tempat di rumah kita lah. Siapa pun masuk main dalam rumah kita tak apalah. Kita panggil masuk dalam rumah kita apa semua. Lepas tu ni pusing kot dalam nampak ni. Ikut lapor, tengok tandas apa semua. Tak apalah masuk tandas tu, tak apalah kalau panggil beli habis tandas pun tak apa. Memang sesuai dah, boleh tengok tandas pun. Kan? Masuk pergi dapur. Tu ada orang tua-tua dulu dia pantang kalau pergi dapur dengan bilik tidur kan. Petua orang tua-tua dulu. Tak semua petua orang tua-tua ni jadi khurafat nak tolong ni. Ada hak betul. Dan semua orang hak pergi rumah kita jangan duk anggap husnuzan belaka, suuzan kena ada ke. Zaman-zaman lah ni kita bukan duduk zaman Nabi lah ni zaman hantu punya Fir'aun segala mereka cakap kampung dulu dah. Dia pun masuk rumah. Rumah besar ke no? Tak besar mana pun saja bagi sedap hati kita dah. Besar lah rumah. Lepas tu dah nak keluar tu lalu kot bilik tidur kita. Kebetulan bilik tidur kita tak tutup. Kebetulan nak jadi cerita terbuka sikit gitu. Kan duit tak ada nak beli selok pintu bagaimana. Dia kata luah nak bilik dia pergi buka pula bilik kata celaka rumah kata
Dia pergi buka pula. Dia pergi tolak. Luah nak bilik ni noh. Ingat kau ni kau tak boleh nak sewa semalam. Jahat. Mulut lagu tu kau. Habis meriang dah tuan-tuan ni. No, tapi nak buat gimana? Hak pi tu tua dah. Anggap kata bodoh lah senang. Nak dia pergi meningkuk balik begitu ya. Hak dalam hati dia kata duk meredak ni. Mojok kenuri. Kalau tak kenuri hang saja pasal pakai putus silaturahim lagu tu ya. Pasal apa? Jenis lagu tu maklum lah. Kalau duk biasa pergi rumah orang, pergi ke dapur, cekak dapur, buka kabinet, tengok tapawai warna apa, jenis apa, berapa balang duk ada, hak jenis lagu ni tak usah duk kawan pun tak apa. Maklum, faham tak maklum? Maklum faham ke tak ni macam duk marah apa ni? Faham tak apa? Hatta kawan kita pergi di rumah pun jangan duk bagi pergi cekak dapur. Tahu ke kawan kita baik ke tak baik, depan kita memang baik. Kau ada kenal ke belum? Kalih ke orang kan? Dia lagi tua lagi dia kenal. Belum jaga belum. Lagi tua lagi kenal. Orang lah ni dia senang ya. Tua tak apa, muka macam cah rumah pun tak apa. Duit ada. Ni orang lah. Ni pengalaman kita ni. Orang main di mahad di pondok kita ni dia ingatkan nak main daftar anak. Rupanya dia nak main daftar. Umur 70 nak main ngaji pondok. Awak dia kata tak larat dah ustaz. Oi, dia kata orang duk kenang ke lelaki dia. Tu bagilah menikah. Dah tak pasal tak mau bagi ni. Nak main duk pondok lah senang. Tengok muka ustaz. Dia kata banyak cantik. Hang pelepas sana lagi aku bergaduh dengan bini aku pula. Ni pun satu pasal lah. Aduh, pening pala kita. Ada nah hak kohor tu kohor menjadi pun ada. Kok tasik nak terlepas dah kan. Kok tempat kita ni dia buat kedai kopi umur 70 duk main tikam main ekor. Kok kepala simpang 3. Tempat tang tu memang ada nama simpang 3 tapi bukan nak tang tempat simpang 3 tu. Dia duduk betul simpang 3 kedai tu. Penuh orang. Pukul 12 malam punya ramai orang tua-tua. Kuklah baca Yasin jemaah ke apa ke. Patut badang lah. Kedai dia jenis ada tirai. Kedai kopi pun ada tirai. Ada aku tanduk kedai kopi dia tirai. Tanduk lah. Dia pun ada tirai kedai kopi dia pun. Hebat tu. Kita pun duk ngendak kat bawah tu rupanya tu dia. Ni duk main kad truk. Duk tulis nombor satu macam. Nombor ni kot nak ambil kubat cimanih. Dah. Nombor gitu tak nombor tu lah. Mana ada orang duk ambil giliran di kedai makan, pergi di klinik nombor ada. Ni kohor duk jadi, kohor tu kohor jadi. Na'udzubillah. Bih itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya syaitanmu telah datang. Aisyah berkata, adakah bersamaku ada syaitan? Rasulullah bersabda, tiada seorang pun terlepas melainkan mesti ada syaitan bersamanya. Apa maksud syaitan? Yang kita ada bagi qarin tu lah. Tu syaitan kita lah tu. Kita ada qarin lah. Aisyah berkata, bersama juga sabda Nabi, ya tetapi Allah menolongku maka aku selamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini Sayyidatuna Aisyah isteri Nabi hak paling cemburu, paling muda. Dan ulama sebut dalam kitab hadis ada 10 kelebihan yang Allah bagi pada Sayyidatuna Aisyah yang tidak ada pada isteri Nabi yang lain, termasuklah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anhuma. Tak ada lah. Aisyah antara kelebihan dia satu-satunya isteri yang dara Nabi kahwin. Haling mau janda. Semua isteri Nabi haling janda. Dicerai suami yang mati dalam peperangan. Semua isteri Nabi janda belaka. Yang satu-satunya hak anak dara Aisyah. Satu. Yang kedua, Aisyah ni adalah isteri Nabi SAW yang Nabi mati dalam bilik tidur dia. Isteri yang lain tak. Isteri lain mati dulu kepada Nabi. Nabi mati dalam bilik tidur dia. Maqam haklah ni tu bilik Sayyidatuna Aisyah. Antaranya lagi kelebihan yang ulama sebut, iaitulah Aisyah radhiyallahu anha ni, di antara kelebihan dia yang kita ingat, di antaranya lagi dimakamkan Nabi dalam bilik tidur dia. Mati dalam bilik tidur dia, dimakamkan dalam bilik tidur dia. Tentang mana mati, tang tu dimakamkan. Lagi antara kelebihan dia
Nabi SAW memasukkan ayat liuk yang terakhir dalam mulut Nabi, ayat liuk Aisyah. Sebab sebelum Nabi wafat, Nabi sugi lo. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, nak bagi lembut dulu ke kayu sugi ni? Nabi pun henggur. Pasal kayu sugi ni dia keras. Kalau maklum pergi beli di Pekan Rabu kat Bangla ke Pakistan ke apa, ambil 4 segi gitu, bulan itu pergi duk tonyoh gitu, sampai ambil kayu balak lah, tonyoh di gigi. Bukan takat putih gigi, gusi pun cerah. Dah, dia ada kaedah dia lah. Gigit kayu sugi jangan besar sangat. Ni kayu sugi sama besar batang mok, jenuh. Nak tunjuk apa maklum? Nak tunjuk tayar kereta. Nah, agak-agak besar pen, besar jari kelingking ni mada dah. Sekurang-kurang jengkai panjang itu mada dah. Ni dia panjang pembaris 3 ela punya. Nak pi buah tanah nak bedai siapa? Nah. Buh tu. Lah ni depa buh dalam bekas tu pula kan. Buh tu supaya nampak bersih sikit. Setengah orang tu dia sugi cantik dah ikut sunnah Nabi, tapi bila lepas dia sugi dia tak ada sunnah, jadi punah kalmah. Dia baru lepas pergi makan roti cheese, roti tempayan cheese barunya mozzarella apa semua, lepas tu dia makan kuah kari ke apa tak tahu, lekat betong ni gigi dia ni. Tang ni lekat tulang, tang ni lekat mata ikan, tang ni lekat ekor ikan, tang ni lekat macam-macam anak ikan modok-modok tak gigi dia ni. Dia pun duk tonyo penjebuh balik itu. Cekeh ni betul. Apa hak ada tang tu segala mak neka lekat tang ujung tu. Dia tak basuh balik dah. Dia ini perak boh gitu. Dia main duk sembang dengan kita dah tengok anak ikan duk godek ke atas tu. Pi selamat tu. Dah. Kotak lah, kotak. Setengah tu dia tutup gitu. Tengah tu dia basuh, tengah tu dah ni dia buat gitu. Jadi biar dia keluar macam buruh tu. Dia menguatkan gusi. Banyaklah waktu-waktu sunat kita kena bersugi. Kalau bulan puasa masuk lohok tu makruh dah, pasal dia menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa. Sebelum lohok tak ada masalah apa. Tonyoh lah sampai daripada awal pagi subuh lagu tu, tonyoh tarak betul. Tinggal panjang ni, tonyoh kot suka lah kot mana pun. Mangkit tidur beruih, kita beruih gigi dah lah ni. Maka niat beruih gigi tu macam Nabi punya bersugi, maka dapat pahala. Nah, kayu sugi ni tak payah dia menjimatkan Colgate. Tak payah belilah beruih gigi. Kita nak kena beli beruih gigi, lepas tu nak kena beli Colgate lah, apa segala maneka duk ada lah tu. Jadi 2-3 benda nak kena beli. Ni tak payah dah, dia duk ada wangi siap dah tu, pi tenyih bagi elok ya. Jadi cara kita nak beruih gigi, nak sugi tu pun ada cara. Ni batang sugi ni bukan panjang ni. Batang sugi panjang ni boleh share satu masjid. Ini 3 atas itu. Ni cara pegang dia. 3. Hak ni tak payah jak dah. Hak ni orang duk tahu dah. Hak ni duk tahu dah, tak payah dah jak apa. Hak ni ingat ni. Dia pegang gitu kan. Dia pegang gitu, dia pegang gitu. Lepas tu dia nak putus rokok. Kita tahu kita duk kawan dengan depa. Dah. B. Jadi pegang itu 3 atas, 2 bawah. Mula balik kanan maklum. Balik kanan. Tak ada gigi tak oi. Buat kena tak ada aku. Ingat. Pegang itu, calik itu. Bentuk 8, nombor 8. Sing itu. Kepala tak biar duk jalan. Itu kepala pun duk berjalan pula. Nasi kandang 786. Pusing gitu. Dan tak dikira juga kita punya apa dia ni. Dia antaranya kasak. Kalau tak ada kayu sugi, dia benda yang kasak. Kan? Benda yang kasak. Anggota kita tak boleh. Walaupun tangan dia kasak macam ketui bata pun. Tangan dia kasak, dia buat kerja kontrak. Tangan dia kasak ni, kalau sepak muka orang luka. Sebab dia kasak. Contoh ni. Jadi dia tak ada kayu sugi, dia pergi dia tanya. Dikira ada sugi, tak kira. Pasal alasan dia, tangan kita tak dikira, tak termasuk dalam alat sugi. Tapi dalam kitab I'anatul Talibin disebut, kalaulah kita ambil tangan kawan, kalau kawan bagi, dah tangan kita tak boleh pinjam tangan tu imam, boleh sakit ya. Pinjam tak tangan hang, aku kayu sugi tak buat, aku nak pinjam jari hang dia. Di situ khilaf, ada 2 pandangan. Ada pandangan kata dapat pahala,
Sugi ada pandangan kata tak dapat pahala sugi. Khilaf antara Ibnu Hajar dan seorang lagi disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Ada yang mengatakan, Ibnu Hajar sebut kalau tak silap, boleh pakai dapat pahala kalau tangan kawan kita dengan syarat jari dia tu putih pada anggota dia. Dah kena kerat jari dia pula, betul. Panjang cerita. Semua panjang cerita mau cari gaduh lah kau tu. Lah ni pi perkara bu bayar RM3 beli sebatang tak gaduh mata pada. Khuruj minal khilaf aula. Keluar pada khilaf lebih selamat. Tak ada, sudah. Ni duk ambil hak kawannya. Kadang-kadang dia duduk belakang, ekor kawan dia panjang. Balas ekor kawan serban ekor. Dia pergi tanya kawan, orang kata gedik belakang ada apa, bewak ke apa. Rupanya tok nek bewak duduk belakang pula je. Tak, jangan buat kelaku huduh gitu nah. Nabi ajak elok dah. Tak ada, sudah. Sebab tu Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Kalaulah aku ni tak memberatkan umat aku, nescaya aku akan perintahkan setiap kali nak sembahyang umat aku wajib bersugi. Tapi Nabi tahu dah, kalau Nabi kata wajib, tuan-tuan, berguling kita. Pakai duk pinjam kayu sugi pula datang ni, tak mayang lagi maghrib dah ni pakai duk cari kayu sugi dulu. Dah. Sebab tu sunat saja sebelum sembahyang, sunat. Dalam mayang tak payah duk buat rajin. Dalam mayang bawa sunat apa batas mayang. Batas mayang tu lebih daripada 3 kali. Lebih tu. Baca perabih ni tuan-tuan, nak balik ah. Tuan-tuan pun tak sabar nak pergi Ka'bah cari kayu sugi. Ya. Baik. Pembedahan yang berlaku kepada Nabi itu tidaklah boleh disamakan dengan pembedahan yang dilakukan oleh doktor kerana ia berlaku untuk suatu pembersihan dan pemeliharaan yang tidak boleh dilakukan oleh kepakaran manusia. Peristiwa pembedahan itu adalah suatu keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh beberapa tahun bersama-sama keluarga Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Maqam Halimah ni duduk di mana tengah-tengah center of Baqi'. Tengah-tengah sekali maqam Sayyidina Osman. Kita masuk terus tengah maqam Sayyidina Osman. Lorong hak balik kiri ni rapat dengan lorong ni adalah maqam Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama-sama saudara-saudara susuannya. Siapa dia saudara susuannya? Saudara susuan Nabi dengan Halimatus Sa'diyah memelihara kambing. Ni hebat juga ni. Pasal apa Nabi daripada kecil Allah Ta'ala dedahkan dengan pemeliharaan kambing. Kerana kambing ni binatang hak paling tegak atas muka bumi. Walaupun dia halus, dia paling tegak. Payah nak dengar kata. Jadi Allah Ta'ala didik Nabi menternak kambing sebagai ujian ataupun sebagai latihan awal. Nabi akan berhadapan dengan satu kaum Nabi sendiri, umat manusia yang lebih tegak daripada kambing, yang lebih tegak daripada binatang. Maka Allah Ta'ala nak tengok kesabaran Nabi. Sebab tu ulama kata siapa nak belajar sabar, belah kambing banyak-banyak ni, tengok siapa naik syekh dan tengok siapa janggut panjang ni. Janggut kita kan janggut kambing panjang. Kita tekak janggut tanduk tak ada, dia janggut dengan tanduk dua-dua ada. Ni hebat lagi kambing. Serta bersama-sama menjalani kehidupan orang Badui. Ni dalil menunjukkan Nabi Muhammad manusia macam orang biasa. Manusia hidup macam biasa, makan, minum, tidur, letih, sakit, tu biasa. Sebab 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus. Makan, tidur, nikah, kahwin, cerai, mati, hidup dan sebagainya, itu ada pada Rasulullah. Telah meninggalkan kesan tarbiyah yang mendalam kepada diri Nabi SAW. Sehingga biasalah baginda dengan kesederhanaan yang jauh dari sifat kepura-puraan. Jadi Nabi dibesarkan dalam suasana orang susah kerana Allah Subhanahu wa taala dah atur perjalanan hidup Nabi. Bila mana diangkat jadi rasul, diangkat menjadi utusan Allah, hidup Nabi akan dibebani dengan kesusahan. Tapi Nabi dah susah dah dulu, maka tak menjadi satu masalah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mengenai keadaan hidup yang dilengkongi oleh fitrah serta kefasihan bahasa yang menjadi keistimewaan Bani Sa'ad. Ini keistimewaan Bani Sa'ad. Mereka ini dia hidup mereka di suasana kampung, tidak ada pencemaran sama ada melalui makanan ke apa ke tak ada, dan mereka ini antara golongan yang sangat menjaga bahasa. Jadi kita kena jaga bahasa kita lah, bahasa Melayu. Ni baru pi Mekah seminggu balik main cakap Arab dah buat tanduk. Ana syai hang cakap Melayu lah senang orang faham. Kan kalau dia faham boleh cakap sungguh tak apa. Ni kadang-kadang pikuk Arabu cakap masalah ni siapa duduk dengan siapa duduk dengan apa dia duduk di White House, siapa dia beranak dengan George W Bush dia tu pun. I want coffee. Tengok dia ni, tengok balung ni nampak macam orang kapur hujung dia tau. Cakap masalah telajak. Orang kita dia tak jaga dah. Bahasa Melayu dia tak jaga langsung. Bahasa tok nenek kita tak jaga. Hatta menteri-menteri pun macam cakap Melayu lah menteri oi. Menteri mana pula? Perdana Menteri ke tak apa ke? Ada wawancara ke wartawan tanya dalam bahasa Melayu, suruh dia tanya dalam bahasa, suruh dia, wartawan tanya bahasa Inggeris, suruh dia cakap bahasa Melayu, baru betul orang Malaysia. I want to nak tanya saya pun tak cakap bahasa Inggeris. Saya nak tanya orang ni, dia I think ada seorang kawan saya dia nak cakap bahasa Inggeris. Duk teringat baiklah. Dia nak habaq. Setelah saya berfikir masak-masak, dia kata after I think cook. Dia kata ku mana dia ni. Masak-masak cook dia boleh kona 2 kali gitu. Pening kepala kita. Macam-macam ada kawan kita ni. Kan? Kira bagus lah. Maksudnya dia mencuba. Kan? Jaga. Orang hak nakal cakap nakal. Bahasa nakal cukup lalu ni kita duk buat bangunan lah. Kita baru ni mari dulu kita buat perasmian. Kita punya apa engineer hak piling kita tu dia orang nakal. Nama dia Syarifuddin. Orang dah panggil dia Ustaz Nakal lah lekat nakal tu tak tahu tak nama dia Syarifuddin. Dia kata kita ni bila dapat tu dia tahu. Dia cakap syok. Kita dapat tu kata Ustaz Sobri nak buat pondok ni, kita langsung terbang dari sini dia tahu. Dia cakap siap baru nak. Lepas tu dah ustaz suruh main, kita pun main hantam piling. Kita dah kata hantam datang bawah ni. Rupanya main katuk. Hantam rupanya. Ada bahasa dia. Mari pun jumpa dia juga. Orang Melayu kita, Islam kita, Alhamdulillah. Ustaz kat dia pun, tapi dia kerti piling. Tak kerti piling. Kita cuma bagi supaya orang bagi duit, supaya kita boleh piling. Tu kita boleh. Baik. Yang terakhir, ana a'rabukum ana qurasyiyun wastarda'tu fi bani Sa'd bin Bakrin. Sirah Ibnu Hisham. Akulah orang yang paling berada dalam suasana keaslian Arab. Ni maklum kalau umrah tak boleh pergi dah, lepas tutup dah. Tak boleh pergi dah. Jadinya maklum kalau pergi di Mekah, Madinah tu pergi masuklah kampung Arab. Masuk berjalan, jangan duk tunggu mutawif. Tapi tahulah jalan balik, jangan duk pergi saja jalan balik tak tahu, duk mencari pula. Perangai saya lagu tu lah, habis program jemaah naik atas tidur ke 12 malam kita keluar. 12 malam sana lah. Kita keluar masuk ke belakang rumah orang, jumpa tuan Arab lagi duk isyak shisha, tuan Arab duk minum syaitan ke apa ke, duk sembangan apa dia ujrah depa punya hak pemandu sair tu apa dia? Teksi dia kau tu. Depa ni hebat tu tuan. Kadang-kadang siang engineer malam bawa teksi bawa darah. Kadang-kadang rupanya tu imam bawa teksi. Pasal dia ada jadual dia. Kita sembang dengan mereka, kita tahu tang ni dulu apa, tang ni dulu apa, tang ni dulu apa. Cakap bahasa Inggeris pun tak apa. Pasal duduk negara mereka jangan cakap nakal lah. Ni mutu tak jalan nak pergi ku kedai nasi Arab, aku tak tahu. Pening untuk Arab tu. Kena cakap maklum. Cakap insya-Allah dapat. Dulu ni kita duk tengok orang cakap Arab. Saya ni ngaji dulu ni bukan ngaji kuliah Arab, ngaji kuliah orang Melayu. Ngaji lepas tu dia tengok orang cakap Arab, mereka ni tak pergi dengan Arab, cakap Arab gena ni. Lepas tu kok kita masuk Mata Mahmud, dia kata boleh ke ni nak masuk ni Mata Mahmud ni, mau ngaji kita Arab lah kau.
Cakap Arab lah kau ni ustaz baca kitab Arab, kita duk mengaji A E I O U twinkle twinkle little star, kita duk mengaji tu 1 2 3 4 5 6 7 kayak gitu ya. Ni masuk ustaz baca al-yawm sanaqra fil madah al-fiqh asy-syafi'i. Baru pala kita hari tahun pertama tu kata satu kena mampu aku pakai fil lah pak raya. Pakai fil tu ya. Tak faham apa sekarang bahasa Arab. Kena ngaji ni. Ustaz duk baca tak tahu tang mana ni. Baris tak ada. Tang mana dia baca ni? Pakai dak dah, pakai kena buang kolah dah pak raya tu ni. Duk tengah tahun tu maklum. Oh dia boleh dah, dia kau nampak dah. Oh lagu tu rupanya. Akhirnya maklum kita boleh cakap ni. Kita duk cakap dengan guru kita tak faham pun tak apa, dia tak faham pun tak apa. Hak penting kita berasa macam kita faham dah. Cakap tak apa. Cakap. 5 tahun tu kita duk ngaji tu boleh dah. Boleh sikit-sikit lah, tak arti cakap Arab lah. Orang cakap tu kita faham. Lepas tu masuk pergi Saniyah lah. Masuk pergi Mahat Tafiq dah. Tak ada bersyarah Arab. Duk jumpa gitu-gitu ya. Tak ngaji dengan mereka orang. Ngaji hak Syekh Melayu, Azli apa semua. Kata guru mana ni, tapi duk baca kitab Arab lah ustaz kita duk baca kitab Arab. Syekh Hazli duk baca kitab Syarah Matan Syatibi, duk baca kitab qiraat, kita duk faham. Oh gini masuk bisan ni kata lagi pening. Syekh Arab dia cakap cepat, dia cakap tu boleh ikut nahwu saraf fi'il madhi fi'il mudhari fi'il amr. Kita nak tangkap ni dia kata apa ni. Masuk awal tu maklum kena bawa mu'jam, bawa kamus duduk dalam poket. Pasal kita bodoh, tak faham, tak pergi syekh duduk bersyarah, kita tak faham, rugi kita. Dia duduk bercakap, duduk baca kitab, kita tak faham. Buka kamu perdia tu, hak tak faham bulat. Satu muka bulat, semua tak faham. Balik duduk bercari pula, natang apa tu? Hak ni zahabah, hak ni zahabat. Gina ni tambah ta mekok mana apa dah. Dia pening itu. Lepas tu kita duk jumpa syekh, duk tanya ni apa dia ni. Oh dia kata hak ni gini munuk ngaji dah dulu. Akhirnya macam mana dia maklum? Dia nak bagi kita faham juga kalau kita bercakap selain pada bahasa Arab dia tak malayan. Kena cakap juga. Sehari nak pergi Malaysia, nak habang kata saya nak ambil kitab hak saya hantar minggu lepas. Balik duk karang siap ada ayat duk apa tu, besok nak pergi cakap lah. Dah bodoh sungguh kita ni. Akhirnya alhamdulillah lah ni kita jadi penterjemah syekh main ceramah, kita terjemah di Pulau Pinang pun sama, di Kedah pun sama. Syekh nak balik Mesir, kita pergi buat urusan pasport, urusan di airport. Pasal dia jakah orang Melayu kan dia faham. Dia jakah tak dengar dalam bahasa Arab, bahasa kan Melayu kan dia faham. Saya kata ni, syekh kata kat hang bodoh, hang faham ke tak? Syekh kata kat hang, terjemah balik hang. Nah, supaya apa tuan-tuan? Supaya kita dapat thaqafah al-lughawiyah, iaitu dia perbendaharaan, kemahiran dalam berbahasa. Masing-masing caralah tuan-tuan mungkin boleh cakap bahasa Hokkien dan sebagainya. Itu kemampuan dia bagi malakah, kemampuan yang Allah Taala bagi masing-masing kepada kita semua. Waktu tu bulan depan kita jumpa kewafatan Aminah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau balik di rumah duduk saja-saja tu dah. Kalau nak ngaji kitab-kitab lama ni dengar kat YouTube ke apa, kalau kita ada masalah buka YouTube tu dengar Baba Ismail Sepanjang. Orang dengar dia ulas sedap lah. Baba Ismail Panjang ada hak siri-siri dia apa dah. Ataupun buka Facebook Baba Ismail Sepanjang tu, kadang-kadang depa buat kerat setengah jam soal jawab, soalan pasal fiqh, pasal tasawuf ataupun ilmu-ilmu yang jarang-jarang kita dapat. Pasal Baba Ismail Sepanjang ni dia ulas satu halus dia ulas. Tapi kita
alif lam tu pun diulah dah. Pasal apa kalimah ni ada alif lam, hak ni tak ada alif lam. Oh diulah habis kat kita tuan-tuan. Alim sungguh Bapa Ismail sepanjang. Hak lagi rajin lagi, ada duit lebih lagi, Bapa Ismail dia ada buat MP3 pengajian dia. Banyak kitab-kitab hak Bapa baca di pondok di Fatani tu khatam. Kita beli baru ni apa dia kitab Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Futuhat Ar-Rabbaniyah, syarah pada kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, 644 ringgit tu dia dia kata mahalnya. Rakaman tu maklum berapa lama tempoh rakaman nak siap pengajian baca kitab apa syarah Al-Adhkar tu. Bapa Ismail baca 11 tahun. Rakaman tu kalau dengar tu, kalau sehari-hari kita dengar, katalah baba dengan seminggu sekali di Masjid Fatani tu 11 tahun, maknanya kalau kita ada dengar seminggu sekali kan 11 tahun pun nak habis. Kan? Tapi kalau tak ada masa, buka tiap-tiap hari tak apa. Sepagi, sejam setengah gitu ya. Beli kitab ke apa ke, hak ada tobik ni baca gitu. Pasal Tok Guru tu tak ramai lah ni. Tinggal haru biru lagu saya ni banyak. Kan? Tok Guru tu ni tak ada dah. Jadi kita nak ambil ilmu-ilmu depa tu, kita boleh gutu lah duk buat pun. Malah pergi mengajak tu, kita pergi mengaji di Penanggar dengan Baba Azizul. Di pondok dia tu kami ngaji 4 orang. Dia duduk di atas meja, bukan duduk atas meja ni, di atas kursi lah. Kita duduk di bawah dah. Habis kita pergi ngajak di masjid, kita pergi duduk kat dia baca 3 kitab. Kita mengaji kat dia kitab nipis tak apa. Dia baca kitab Hidayatul Sibyan, dia baca kitab Misbahul Munir, dia baca kitab Hasyiah Matari, syarah fiqh, 60 masalah fiqh. Dia baca satu-satu 9.30 sampai 1 pagi. Bila tengah tu pagi dia kata ni mu bila nak kelik ni, dia kata mu nak duduk boleh baca pas subuh tak apa. Dia tak apa tu bapa baca parti dulu nak balik lu. Depa baca kitab ni pai hebat gitu. Bapa Ismail tu apa dia pada Mekah tu malu. Depa duk cerita ni daripada tu guru pondok cerita. Dia duk baca di Mekah tu, punya sedap baca ni, tiba-tiba dia berasa belakang dia hangat. Rasa belakang dia hangat rupa-rupanya subuh dah. Baca dah malam dah subuh dah. Anak murid tak lena. Kita baru sejam, baru 8.50 ni ada dah lena 3-4 orang dah. Tak ada subuh lagi. Kalau subuh pasal dengan tayar-tayar pejam. Nak habaq kata ulama Allah Ta'ala bagi kekuatan kat mereka tu boleh baca pakai subuh. Allah patih keruh 25 kitab baca tadi. 25 kitab kena buat ngok pandok masjid kita baca 25 kitab, baca sekali ya tengok di guna habis keluar balik dulu tu awak berat lagi dah, tak boleh nak pergi dah masuk ke Allah ni, nak keluar tak boleh dah. Allahu Akbar. Maknanya ilmu Allah Ta'ala tu banyak sungguh hak kita tak tahu. Ala kulli hal kita ngaji dekat mampu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati perjuangan kita dan juga kesusahan kita dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak balik dulu dah. Kita buat jamak tadi di luar tu. InsyaAllah bulan depan kita jumpa lagi. Wallah.